أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan Ummul Kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti, kita hadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Seterusnya kita hadiahkan pada Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan pada Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an wa tabi'at tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada petang ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada petang ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengulang-ulang kalau dalam bahasa Arabnya marat kamalat, ataupun dipanggil mengulang-ulang kali rasa syukur pada Allah SWT, kerana dengan qudrah Allah, dengan iradah Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah yang sangat luas, Allah berikan lagi kesempatan kita bersama dengan Ramadan sehingga masuk fasa yang ketiga. Hari ini hari yang ke-21. Hari ini ke-21, maknanya lebih kurang dalam 8 hari atau 9 hari 9 hari lagi, 9 ataupun 8 hari je lagi kita bersama dengan Ramadan tuan-tuan. Bukannya 8 hari 9 hari ini hore-hore, tak ada. Dan sepatutnya benda tu tak berlaku kepada diri kita yang betul-betul memahami apa itu Ramadan dan apa yang ada di sebalik Ramadan dan apa yang ada di sebalik ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Dan kita rasa syukur sangat sebab kita dapat bertemu dengan Ramadan, dan Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan. Allah izinkan kita untuk dapat melaksanakan ibadah puasa, diikuti ibadah-ibadah yang lain. Cuma satu lagi tuan-tuan, satu perkara lagi yang kita harapkan sangat-sangat pada Allah SWT, supaya pertamanya Allah letakkan pemahaman yang baik dalam diri kita terhadap Ramadan. Itu paling penting tu tuan-tuan, diberikan pemahaman yang benar-benar baik apa yang dikatakan Ramadan. Sebab kebanyakan kita ni, kita tak faham apa yang Allah kendaki di sebalik Ramadan. Dan yang keduanya, minta sungguh-sungguh pada Allah supaya Allah letakkan dalam hati kita, dalam diri kita ni tuan-tuan, rasa seronok, rasa seronok bersama dengan Ramadan ni tuan-tuan. Jadi orang yang merasai rasa seronok, gembira bersama dengan Ramadan ni, maka saat-saat akhir ni dia akan rasa gelisah. Dia dah mula rasa gelisah, dia dah mula rasa sedih untuk berpisah dengan Ramadan. Kerana apa tuan-tuan? Itu sebabnya penting kita berjalan di atas sesuatu perkara tu mesti ada ilmu. Kerana dengan kejahilan itulah yang membuatkan sesuatu itu rosak. Hubungan tu rosak, pertemuan tu rosak, ibadah tu rosak, tali tu rosak. Kerana apa tuan-tuan? Atas kejahilan. Itu sebabnya tuan-tuan jangan sesekali ada dalam mindset kita tiap-tiap hari cerita Ramadan. Kan? Di dalam bulan Ramadan ni, saya rasa tuan-tuan dengar saja pun dah tahu dah. Tak payah hafal dah, memang dah terhafal. Terhafal ni maknanya tak sengaja hafal. Kan? 2 ayat ni, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba. Tu orang dah hafal dah. Tak payah nak ambil Quran hafal, dia dah hafal dah. Syahrul Ramadan allazi, hafal dah.
Bahkan ada sebahagian surau, bukan semualah tapi sebahagian surau dah tak nak membicara lagi tentang Ramadan sampai tahap macam tu. Tapi tuan-tuan, tazkirah ni lebih kurang macam kita buat perumpamaan seperti memancing. Pernah pergi mancing? Orang Shah Alam pernah pergi mancing? Kan? Kita pergi mancing, orang perempuan lagi lah. Perempuan pergi mancing. Lagi mancing tak? Lagi tak pernah. Kita pergi mancing tuan-tuan, katalah kita tak pernah pergi mancing sekalipun, tapi mungkin kita dapat dah gambaran macam mana memancing. 10 kali kita lempar umpan tu, 10 kali kita lempar umpan, berapa kali kita dapat ikan? Adakah 10 kali juga kita dapat ikan? Tak. Dalam 10 kali kita lempar umpan tu pun, nak dapat satu pun belum tentu. Kadang-kadang balik tu kosong je. Dia main acah-acah je. Dia singgah pasar, dia beli ikan, dia tunjuk, bang dapat ikan apa ni, ikan ni. Padahal dia sendiri pun tak tahu ikan darat, ikan laut. Yang jumpa ikan kembung, awak mancing kat mana? Kat sungai lah. Ni ikan kembung. Kononnya dia nak nipu isteri, rupanya dia nipu diri dia sendiri. Jadi begitu juga dalam tazkirah ni tuan-tuan. Tazkirah ni kita dengar tiap-tiap hari ni, bukannya terus dapat, tak. Dalam 30 kali tazkirah yang kita dengar, satu pun belum tentu dia tersentuh pada hati kita, terpancing hati dan perasaan, pemahaman. Jadi semua tu penting diulang-ulang. Mungkin dalam 30 kali, 40 kali tuan-tuan dengar kat sini 30 kali, campur dengan surau tuan-tuan 30 kali lagi, kan? Dah 60 kali. Satu bulan 60 kali dengar tazkirah Ramadan saja. Tapi 60 kali tuan-tuan dengar, berapa kali yang membuatkan tuan-tuan rasa faham dan betul-betul merasai dan menjiwai Ramadan yang sebenar. Itu sebabnya penting. Jangan ada dalam mindset kita asyik dengar tu je. Belum apa-apa lagi kita dah tanam negatif sehingga sampai menolak kebaikan yang sepatut tercapai. Sebab Ramadan ni tuan-tuan bukan benda yang main-main. Ini salah satu tanda hadiah Allah SWT kepada kita, dan benda ni takkan kita dapat pada bulan-bulan yang lain. Dan umat yang lain pun tak dapat benda ni. Umat lain pun tak dapat apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam bulan Ramadan ni. Jadi tuan-tuan, 10 malam terakhir ni kalau kita lihat dan kita teliti, pertama sekali tadi itulah, perlu memperbanyakkan betul-betul doa, minta sungguh-sungguh pada Allah SWT, supaya Allah SWT betul-betul berikan kita pemahaman yang benar-benar baik dalam diri kita terhadap Ramadan, dan Allah letakkan rasa yang sebenar-benar rasa terhadap Ramadan dan juga ibadah puasa. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan, yang pertama doa, dan minta doa sungguh-sungguh pada Allah. Maka yang kedua pula tuan-tuan, perlu kita mempertingkatkan ibadah pada 10 malam terakhir, sebagaimana yang Nabi SAW sebut. Sayyidina Aisyah, diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu an, Sayyidina Aisyah sebut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis riwayat Muslim, hadis nombor 1175. Sayyidina Aisyah riwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, melebihi ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari selainnya di 10 hari tadi. Jadi Sayyidina Aisyah sendiri menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW ni tuan-tuan, pada 10 hari yang terakhir bersama dengan Ramadan, Rasulullah lebih berganda-gandakan ibadah tersebut, sehingga kan Sayyidina Aisyah sendiri menyatakan dia tak pernah tengok Rasulullah beribadah sampai tahap macam tu pada hari-hari yang lain, pada bulan-bulan yang lain. Ini kenapa jadi sedemikian tuan-tuan? Disebut oleh para ulama perkara yang paling menjadi teras kenapa Rasulullah mempergandakan ibadahnya tuan-tuan. Nanti kita perincikan ibadah apa yang Rasulullah buat. Kenapa tuan-tuan? Kerana Rasulullah mengharapkan pertama sekali tuan-tuan, supaya perpisahan Rasulullah dengan Ramadan tadi menggambarkan satu perpisahan yang sangat baik. Perpisahan yang sangat baik. Ramadan ni makhluk Allah tuan-tuan. Allah datangkan pada kita tuan-tuan supaya kita tu berkawan dengan Ramadan. Betul-betul menerima Ramadan tadi tu dengan satu penerimaan yang meletakkan pengharapan yang sangat tinggi kepada Allah SWT, supaya pertemuan itu membuahkan hasil yang baik, sebab ada tujuan matlamat. Dan tujuan matlamat ini mungkin dah boleh dapat pada bulan yang lain, tetapi tak semudah pada bulan Ramadan.
Jadi Rasulullah mengharapkan perkara paling besar sekali tuan-tuan, perpisahan itu perpisahan yang membuahkan ataupun perpisahan yang menggambarkan kebaikan besar. Macam kita lebih kurang macam hari nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban tu tuan-tuan, kenapa kita baca Yasin malam nisfu Sya'ban tu sampai 3 kali? Supaya penutupan buku akhir amalan kita tu penutup buku yang menggambarkan amalan yang baik. Begitu juga Ramadan tu, nakkan malaikat menulis kebaikan-kebaikan itu supaya perpisahan Ramadan tu penulisan yang sangat baik. Itu yang Rasulullah mempergandakan. Kalau kita lihatlah tuan-tuan, kalau bahasa kita lah, kalau kita lihat apa keperluan Rasulullah itu mengejar kebaikan lagi, sedangkan Rasulullah tu dah tentu Allah SWT tu janjikan syurga, keampunan, sampai boleh memberikan syafaat. Itu sebabnya kita tak jadi Nabi. Kalau bahasa apa panggil, bahasa kampungnya kan, kalau kita jadi Nabi, rosak agama tuan-tuan. Belum tara Allah janjikan syurga pun, konon-kononnya dah macam ahli syurga kan, ibadahnya main-main, sambil lewa, acuh tak acuh. Tu tara Allah Ta'ala tak sebut janji syurga buat kita. Tapi Nabi SAW makin tinggi ataupun semakin besar kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi SAW, maka semakin berganda-gandalah Nabi melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kerana apa tuan-tuan? Tu pernah ditanya sendiri oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah tanya pernah pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau bersusah payah melakukan taubat, solat malam, tahajud? Pernah Zaid bin Harithah mendatangi Nabi SAW waktu tu Rasulullah tengah solat tahajud tuan-tuan. Zaid bin Harithah duduk belakang Nabi, diikut konon-konon nak ikut solat tahajud Nabi. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan, itulah kali pertama dan kali terakhir Zaid ikut Nabi SAW solat tahajud. Tak boleh dah. Kenapa tuan-tuan? Kerana terlalu lama. Itu yang diceritakan, riwayat menceritakan bagaimana Rasulullah SAW tu solat tahajudnya sampai bengkak buku lali. Sayyidina Aisyah tanya, Rasulullah, kenapa kau bersusah payah lagi melaksanakan qiyam tahajud, minta ampun pada Allah? Lalu Sayyidina Rasulullah SAW sebut, wahai Aisyah, tak bolehkah aku nak menunjukkan kepada Allah bagaimana rasa syukur aku kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadaku. Ini nikmat rasa syukur. Itu sebab disebut oleh para ulama tuan-tuan, sebesar-besar tanda syukur seseorang kepada Allah bukan hanya sekadar mengungkapkan Alhamdulillah dengan diperganda-gandakan berulang-ulang, tetapi tanda syukur yang paling terbaik ialah melahirkan menzahirkan ketaatan, pengabdian, sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya Ramadan ni tuan-tuan, jangan hanya fokus kita tu terhadap pahala semata-mata. Kalau fokus kita hanya semata-mata pahala, maka rugi. Kerana tujuan matlamat Allah sediakan Ramadan ni tuan-tuan, perkara paling besar ialah pertama sekali la'allakum tattaqun, dan yang kedua keampunan Allah, yang ketiga barakah. Ni 3 benda ni tuan-tuan secara keseluruhan. Pertamanya la'allakum tattaqun, supaya kita ni dipakai pakaian yang bertakwa. Kerana sifat takwa ni, keberhasilan dan kejayaan seseorang di dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, bukan hanya diletak, diukur pada dia melepasi Ramadan, tetapi bagaimana pembinaan takwa yang dilaksanakan dalam Ramadan tadi dapat dibawa pembinaan tadi pada bulan-bulan mendatang. Itulah keberhasilan sebesar-besarnya. Jadi dalam pembinaan takwa ni pula tuan-tuan, ya Allah Ta'ala sebut, inna akramakum indallahi atqakum, ni sesungguh semulia-mulia kamu di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa. Ni penting ni, tak ada benda lain dah. Bukannya datuk, bukannya datuk seri, bukan tan sri, bukan ketua kampung, tak. Bukannya ustaz, bukannya tok guru. Inna akramakum indallahi atqakum, orang-orang yang bertakwa. Di takwa ni pula tuan-tuan dibina dengan 3 perkara. Jadi 3 perkara ni yang kita nak bina ni 10 malam terakhir ni tuan-tuan, muhasabah balik. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang bijaksana adalah orang yang senantiasa memuhasabah diri dia.
Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama sekali, pembinaan iman. Ni dalam Ramadan ni tuan-tuan, pembinaan iman ni. Nak bina iman ni macam mana tuan-tuan? Yang pertama sekali, ilmu. Kena ada ilmu. Macam mana kita nak kenal Allah. Lepas tu macam mana kita nak kenal diri kita. Kemudian tuan-tuan, macam mana pembinaan dan setelah kita mengenali Allah, bagaimana nak membina keyakinan kita terhadap Allah. Kerana tanda iman yang benar-benar baik dalam diri kita kepada Allah, disebut oleh para ulama, tandanya dapat dilihat iaitu terhapusnya segala keraguan dan kerisauan dalam diri seseorang ketika meniti kehidupan. Dia titi kehidupan dia tuan-tuan, menjalani kehidupan seharian ni, dia tak akan timbul dah kerisauan. Esok nak makan apa, lusa macam mana, tulat macam mana, tua nanti tuan-tuan tak ada pencen macam mana. Kan? Ni zaman-zaman pencen dah tak ada ni, rasa lah. Saya pernah datang satu kuliah muslimat tuan-tuan. Dia boleh tanya, macamlah kita datang ni macam YB tuan-tuan. Kalau datang YB ke menteri besar ke, okey lah. Ni dia tanya, ustaz minta komen sikit ustaz, ni pencen nak dimansuhkan ni. Yang datang tu mak-mak pencen. Mak-mak pencen, bukan mat mak-mak pencen. Pencen cikgu pun semua kan. Jadi dia tak puas hati, dia minta kita ulas. Saya kata baguslah kalau saya mansuhkan je terus. Itu kira bincang lagi kan. Kalau saya mansuh je terus. Lagi biru muka dia. Jogil biji mata. Kenapa Ustaz ikat yang tu? Yelah saya cakap, baguslah. Tidak selama ni tak ada pencen tak makan. Tak ada pencen nanti esok tua macam mana nak ni. Macam-macam. Habis Allah Ta'ala tak kerti bagi makan kita. Tak. Selama ni tuan-tuan pegang pada pencen ke pegang pada Allah? Jadi bila masuk pencen, setidak-tidaknya Allah Ta'ala dengan rahmat kasih sayang dia nak kembalikan semula keimanan dan keyakinan kita bahawa yang bagi makan ke atas kita tu adalah Allah. Kan pencen baru hilang biru muka tadi tu. Jadi itulah tanda rahmat Allah, tanda kasih sayang Allah. Dia kata jadi tuan-tuan, itu tanda dia. Dan inilah yang kita nak bina dalam bulan Ramadan. Salah satu contoh tuan-tuan, kalau kita lihat pada bulan Ramadan ni tuan-tuan, bagaimana Allah ajar kita bagaimana nak bina iman tadi tuan-tuan. Cuba bayangkan satu hari tuan-tuan cuti nuzul Quran. Rumah kita minta izin, bang nuzul Quran ni abang bawa ayam pergi beli baju raya boleh tak? Panas lah, boring lah. Abang bagi duit ayam pergi boleh tak? Boleh? Dia pergilah dengan anak-anak. Isteri pula jenis faham kan, suami tak suka pergi shopping. Bagi duit, janji bagi duit. Jadi suami dengan isteri dengan anak-anak tadi pergilah shopping nuzul Quran itu kan. Suami duduk rumah berulang alik pergi dapur, buka peti ais, tengok ayam golek semalam, senyum je. Tuan-tuan, kalau dia tak ada iman, dia cubit tak ayam tu? Dia akan cubit. Tapi kenapa dia tak cubit? Sebab dia yakin Allah Maha tahu. Kalau dia cubit pun isteri dia tak perasan ayam tu. Kalau cubit sebelah kanan, diring ayam tu sebelah kanan. Cubit sebelah kiri, diring ayam tu sebelah kiri. Rumah dia kan perasan pun. Kan? Lagi kalau cubit belah dalam. Sama macam buah tebikai. Buah tebikai sebiji tu. Nampak sebiji tuan-tuan? Bila rumah potong je dalam kosong. Macam mana nak buat tu? Tu kalau tuan-tuan nak belajar, bawa ayam golek. Kau setakat tu ayam golek je lah. Kita boleh ajar macam mana nak buat buah temikai. Itu zaman-zaman pergi ngaji pondok dulu tuan-tuan. Kan? Luar ada buah, dalam isi tak ada. Tu orang-orang hebat je boleh buat. Jadi tuan-tuan, tu bagaimana Allah Ta'ala didik kita dalam bulan Ramadan tadi, keimanan dan keyakinan. Dan ini 10 malam terakhir ni tuan-tuan, perlu dilihat dan muhasabah balik bagaimana iman kita tara ni. Sampai dah hari ke-21 ni tuan-tuan, iman kita dengan Allah macam mana. Kalau katalah kita berjalan dalam Ramadan ini, iman itu masih lagi tak capai tuan-tuan, takut tak capai kepada la'allakum tattaqun tadi, rugi kita. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan dalam pembinaan iman, iaitu yang keduanya adalah ibadah dan ketaatan. Ibadah dan ketaatan ini sebagaimana yang telah digambarkan oleh Nabi SAW. Ini perlu dipertingkatkan. Bukan hanya sekadar ibadah tadi, hanya sekadar kita mencari pahala, tak. Tetapi dalam mencari ibadah tadi, pelaksanaan ibadah, perkara paling besar sekali adalah mencari redha Allah.
Bukan pahala. Pahala tu tak lebih hanya seperti gula-gula. Dan besok tak guna ke pahala, pahala guna tuan-tuan. Besok dekat akhirat yang kita nak guna untuk apa panggil? Kalau kita beli kereta, dia punya apa? Aksesori. Aksesori syurga tuan-tuan besok pahala lah. Yang tuan-tuan nak masuk syurga tu kerja Allah. Dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Dengan kasih sayang Allah. Bukan dengan segala amalan. Bukan dengan sebab ibadah. Tapi gunanya pahala pula tu aksesori. Nak hias syurga tuan-tuan besok. Pokok-pokok, rumah. Itu yang Nabi SAW disebut tentang rumah. Orang bertengkar. Itu satu hadis sahih Nabi sebut. Apabila terjadi pertengkaran di antara dua orang. Lalu seorang tu dia melarikan diri. Maksudnya menghindar dirinya daripada terjadinya pertengkaran tadi. Perbalahan tadi. Dia hindarkan diri dia. Walaupun dia betul. Maka Allah SWT akan bina sebuah rumah di pinggir-pinggir syurganya nanti. Ini tuan-tuan. Ini salah satu. Itu sebabnya pahala kebaikan tu dia salah satu aksesori. Pokok-pokok. Salah satunya hadis Nabi SAW Nabi sebut. Siapa yang memperbanyakkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, maka satu sekali tuan-tuan sebut subhanallah bihamdi subhanallahil azim, maka Allah Ta'ala akan bina sebatang pokok di dalam syurga. Masya-Allah. Itu semua aksesori. Tapi besar kecil syurga ke, bagaimana cara masuk dan bagaimana tuan-tuan, itu semuanya balik pada Allah SWT. Ini penting pahala, penting. Kalau tidak, kita tak tahulah bagaimana keadaan. Jadi ibadah tadi tuan-tuan, bila kita lakukan ibadah tersebut, maka perkara pertama yang perlu kita tahu bahawa kita lakukan ibadah ni tidak lain dan tidak bukan adalah mengharapkan redha Allah SWT. Kena betul-betul. Ini tinggal tinggal berapa hari saja bersama dengan Ramadan dan masuk fasa yang terakhir. Maka kita laksanakan betul-betul dalam keadaan mengharapkan Allah redha kita. Dan yang kedua tuan-tuan, kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan mengharapkan Allah ampunkan dosa kita. Minta Allah ampunkan dosa kita tuan-tuan. Penting tak pengampunan? Pengampunan ini adalah di antara teras utama kita bersama dengan Ramadan. Tadi perkara pertama yang kita harap kita bersama Ramadan ialah takwa. Yang kedua keampunan. Ini menjadi teras tuan-tuan. Penting tak? Penting ni tuan-tuan. Sebab Jibril AS berikan peringatan. Allah berikan peringatan kepada Nabi melalui Jibril AS. Satu hari Nabi SAW dia nak naik atas mimbar. Waktu Rasulullah SAW nak naik atas mimbar tu, Nabi SAW sebut amin. Lepas tu naik anak tangga yang kedua disebut amin. Naik anak tangga yang ketiga disebut amin. Lalu bila selesai Rasulullah berkhutbah di atas mimbar tadi, para sahabat mendapatkan Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, apa yang berlaku sehingga setiap anak tangga tadi engkau mengungkapkan amin? Lalu Rasulullah SAW kata, Jibril mendatangi aku dan meminta kepadaku, mengarahkan kepadaku supaya aku mengamin dan membenarkan kalam ataupun kata-kata dia. Apa dia tuan-tuan? Ada 3 perkara yang disebut oleh Jibril situ. Yang pertama, anak yang mempunyai mak dengan ayah tapi mak ayah dia tak menjadi sebab untuk dimasuk syurga. Orang ni celaka. Celaka anak-anak yang ada mak ada ayah tapi mak ayah dia tak menjadi sebab untuk dimasuk syurga Allah SWT. Ni celaka. Na'udzubillah. Sebab mak ayah tuan-tuan baik-baiklah tuan-tuan, jaga elok-elok. Ikut kata dia nak apa je, selagi mana dia nak tu tuan-tuan, yang tak bercanggah dengan kemahuan Allah, ikutkan. Turutkan tuan-tuan. Biarlah kita mengalah sikit. Yang si isteri pula mengalahlah sikit. Kan? Lepas tu jangan pula nak beza-beza pula mak kita, mak mertua. Tu mak awak, ni mak saya. Tu dah satu hal. Ada pula juga yang jaga mak dia, dia bezakan mak mertua, tu satu hal. Yang dia jaga mak mertua, dia buat tak tahu dekat mak-mak dia pun ada hal juga. Kita ni macam pelangi tuan-tuan, macam-macam manusia pelik ni. Tak tahu datang daripada mana. Bulu betung kot. Perangai pelik-pelik. Lagi akhir zaman ni tuan-tuan, lagi macam-macam manusia pelik. Jadi mak ayah ni tuan-tuan, beralah aja apa yang dia nak ikut je, selagi mana tak bercanggah dengan kemahuan Allah. Jadi suami isteri tadi kena bijaksana lah. Kat situlah ujian Allah. Tuan-tuan, penting tak penting, pertama sekali Jibril sebut celaka. Yang kedua tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW yang lain pula, redha Allah tu datang daripada redha dua ibu bapa. Kita nak masuk syurga Allah ni dengan redha Allah.
radhiyallahu anhum wa radu'an tu Allah Ta'ala sebut. Tapi kalau katalah kita nak dapatkan redha Allah daripada redha dua ibu bapa tadi tuan-tuan, nak dapat kenalah betul-betul mentaati dan berkhidmat betul-betul pada dua ibu bapa tadi. Ni lagi nak raya ni kan. Kita pakai baju cantik, anak-anak sedondon kan, sedondon ke sedondong, dondon sedondon. Mak pakai baju lusuh, ayah pakai baju lusuh. Rumah kita langsir cantik. Rumah ayah langsir betul-betul 70-an. Daripada kita kecil sampailah kita besar, tak tukar-tukar. Tangga rumah kita renovate, tangga rumah ayah tu. Anak nak naik, jangan lompat-lompat kan runtuh rumah tok. Dia bercakap pandai, ayah tu pandai bercakap, jangan lompat-lompat runtuh rumah tok. Dan kau dah tahu nak runtuh tu, kau betulkanlah. Rumah kau macam istana, rumah ayah kau betul-betul. Jadi hati-hati tuan-tuan. Diorang ni semua, mak dengan ayah kita ni kunci syurga tuan-tuan. Kunci syurga. 2. Kemudian Jibril kata apa lagi tuan-tuan? Jibril kata, celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan tetapi Ramadan itu tidak menjadi sebab untuk masuk syurga. Ni yang kita takut ni tuan-tuan. Dia duduk dengan Ramadan, dia tak dapat pengampunan Allah dan tak masuk syurga Allah. Rugi. Bukan rugi, celaka. Dan yang kata celaka ni pula bukan Jibril, Allah Ta'ala yang bercakap. Jibril ni takkan bercakap kecuali dengan perintah Allah. Kalau kita boleh pilihan kan, tak apalah, saya tak nak ambil tahu tentang Ramadan, puasa-puasalah, tapi apa-apa. Kalau sekadar rugi tuan-tuan, itu pun dah satu hal. Ini pula Allah Ta'ala ganti dengan celaka. Sebab Allah Ta'ala nak kita bersungguh-sungguh. Allah dengan rahmat dia nak kita bersungguh-sungguh tuan-tuan. Ni kena ingat betul-betul. Itu sebabnya di penghujung ni tuan-tuan dipertingkatkan lagi ibadah. Kerana apa tuan-tuan? Mengharapkan Allah ampunkan dosa kita. Banyakkan istighfar. Dan bagaimana Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah SAW ketika Rasulullah membicarakan malam Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku apa yang perlu lakukan bila tika mana ku bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW ajar kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, banyakkan membaca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Ni fa'fu anni, fa'fu anna, boleh. Anni, saya, anna, kami. Nak banyak pahala, anna. Pahala sendiri-sendiri, anni. Jadi banyak kan tuan-tuan, sambil tuan-tuan buat kerja tu kan, ketik keyboard tadi kan, ketik Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyakkan baca tu tuan-tuan, minta Allah Ta'ala supaya berikan kita kesihatan yang baik. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, dalam kita melakukan ibadah ni, kita minta pada Allah SWT supaya tuan-tuan Allah Ta'ala berkati hidup kita. Ni penting, berkat. Berkat ni sangat penting tuan-tuan. Hari ni yang sampai kita makan sakit, makan tu sakit, makan ni sakit. Kenapa? Tak ada berkat. Tu salah satu disebut oleh para ulama. Itu sebab kenapa Nabi SAW ajar kita makan tuan-tuan, Allahumma barik lana, berkat tadi tu. Bila ada berkat, maka Allah lindung daripada penyakit. Hari ni pegang, cuba tuan-tuan pergi buka puasa, apa benda yang tak penyakit? Pegang ni sakit, pegang tu makanan sakit, pegang ni sakit. Padahal tuan-tuan, kalau kita tengok binatang tuan-tuan, Allah Ta'ala ajar kita melihat alam, betul tak? Binatang yang paling kuat sekali berjoging siapa tuan-tuan? Kan arnab. Betul tak? Arnab, bila yang dia tak lompat? Kan? Lompat tuan-tuan kan? Tak pernah dia tak lompat. Tapi paling lama pun usia dia 4 tahun. Paling lama usia dia 4 tahun. Tapi kura-kura tuan-tuan, jalan pun susah. Kan? Kalau bahasa kita tu kan, tak jogging langsung. Tapi dia boleh hidup 150 tahun. 150 tahun tuan-tuan. Kura-kura. Allah nak didik kita, bukan kata jangan jogging,
Tapi jogging tu bukan menjadi asas kepada sihat. Kerana Arnab yang lompat 24 jam tu pun 4 tahun je umur dia. Cuba bayangkan tuan-tuan. Jadi nak gambarkan kepada kita barakah. Dia minta, ya Allah, dalam ibadah aku minta Allah berkati kehidupan kita, Allah berkati makanan kita, Allah berkati minuman kita, Allah berkati rezeki kita, Allah berkati kehidupan seluruhnya, ya Allah. Minta berkati hubungan Allah Ta'ala berkati. Ni 3 benda tuan-tuan dalam melaksanakan ibadah. Dan apa yang ibadah yang perlu kita lakukan lebih-lebih lagi saat akhir ni tuan-tuan? Yang pertamanya membanyakkan qiyamul lail, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah kata, adalah Rasulullah SAW apabila masuk pada 10 akhir Ramadan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan menghidupkan malamnya dengan ibadah, mengejutkan ahli keluarganya dan memperketatkan kain sarungnya bersungguh-sungguh dalam ibadah dan melakukan kebaikan. Hadis riwayat Muslim 2015. Ni tuan-tuan, sampai 10 malam terakhir Rasulullah banyakkan ibadah. 3 benda. Banyakkan ibadah. Yang kedua, kejut keluarga untuk beribadah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, Rasulullah ikat kain. Apa maksud Rasulullah ikat kain? Disebut oleh para ulama' ini masuk ke ikat kain itu Rasulullah tidak menggauli isteri-isteri dia 10 malam terakhir. Kerana apa? Kerana terlalu sibuknya beribadah. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, banyak mintakan keampunan daripada Allah SWT. Itu tadi tu, rintitan daripada apa sekalipun ibadah yang kita lakukan. 3 benda tadi. Pertama, kita minta Allah Ta'ala redha kita. Dan yang kedua, kita minta Allah ampunkan segala dosa kita. Dan yang ketiga, tuan-tuan, kita minta pada Allah supaya Allah berkati kehidupan kita. Ni tuan-tuan, kerja tak hebat mana pun, rezeki tak banyak mana pun, daripada orang. Semalam tuan-tuan, 2 hari lepas saya dapat satu graf, satu gambar daripada PPIM. Dia keluar kenyataan daripada hasil kajian, bukan kajian, hasil JAKIM tuan-tuan. Dikeluarkan MT20, M40 macam mana, B40, semua tu berapa graf gaji. Cuba bayangkan tuan-tuan, duduk Selangor wilayah tuan-tuan, B40 yang paling rendah sekali 3,000 lebih isi rumah miskin. 3,000 gaji, 3,000 lebih miskin. Terkebil mata. Saya pernah ikut satu kursus zakat tuan-tuan. Ikut zakat jabat zakat kita ni. Ikut kursus sebab kami dilantik amil zakat. Jadi tuan-tuan, ustaz ni dia cerita pengalaman dia. Satu hari dia didatangi oleh seorang hamba Allah lelaki. Dia kata nak bayar zakat. Dia punya pendapatan setahun tuan-tuan 1.4 juta. Setahun tu pendapatan dia 1.4 juta. Tuan-tuan berapa tuan-tuan? Sampai 100,000. 12 bulan tu tak sampai 100,000. Dia 1.4 juta. Jadi kira dia datang nak bayar zakat ni tuan-tuan. Kira tolak ni apa semua sekali tuan-tuan. Tahu berapa simpanan dia? RM900. Dia balik, konon-konon dia datang tu nak bayar zakat, dia balik sebagai asnaf. Tu tak kena bayar zakat, asnaf lagi. Cuba bayangkan tuan-tuan, tu pendapatan 1.4 juta. Tu yang penting barakah, kecukupan. Allah beri cukup. Walaupun sedikit tak nampak hebat, tetapi Allah beri kecukupan. Tu yang paling penting. Tu minta pada Allah SWT. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, melakukan iktikaf. Dikenali sebagai iktikaf Ashharul Awakhir, iktikaf sunat pada 10 malam terakhir. Bahawa Nabi SAW pada setiap kali Ramadan pada 10 hari 10 hari tetapi beriktikaf 20 hari pada tahun kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tuan-tuan sempat bertemu Ramadan sebanyak 9 kali. Dan 8 kali daripadanya Rasulullah beriktikaf selama 10 hari. Dan hari yang terakhir waktu tahun Rasulullah SAW nak wafat tu tuan-tuan, Rasulullah SAW mempertingkatkan iktikaf dia selama 20 hari. Dan hari itu pun tuan-tuan, bulan Ramadan pada tahun terakhir tu, Rasulullah SAW sempat bertadarus dengan Jibril AS sebanyak 2 kali. Itu tahun akhir. Tu yang nak dikatakan pada mukadimah kita tadi apa tuan-tuan? Setiap Rasulullah pastikan hari terakhir pertemuan, baik sama kehidupan dia bersama dengan Ramadan, semuanya dia akan mempertingkatkan
ibadah. Kenapa? Kerana dia nakkan saat-saat terakhir perpisahan tadi menggambarkan ataupun menzahirkan gambaran yang sangat baik hubungan Nabi SAW dengan kehidupan. Yang ni tuan-tuan, banyakkan iktikaf, pergi masjid, pergi surau, duduk di malam dah boleh tidur masjid surau dah kan. Kemudian banyakkan baca Quran. Banyakkan baca Quran tuan-tuan. Tadarus juga. Tadarus, saya bukan tak nak tadarus ramai-ramai, saya dah baca sendiri. Tak, tadarus kerja kemasyarakatan. Perlu tak? Perlu. Baca sendiri perlu tak? Perlu juga. Oh, saya dah tadarus, buat apa saya baca sendiri? Tak, yang sendiri kita dengan Allah. Itu perlu juga. Setidak-tidaknya ada kesinambungan kita sendiri, rasa bertanggungjawab dan rasa cinta terhadap Al-Quran. Itu sebabnya tuan-tuan, bila baca Quran, di antara doa yang diminta oleh ataupun yang diajar oleh para ulama kepada kita, bila kita baca je Quran, ya Allah, letakkan dalam diri aku ni rasa cinta terhadap kalam kau ya Allah. Minta pada Allah. Ya Allah, letakkan rasa cinta dalam diriku terhadap Al-Quran. Minta pada Allah. Ni lagi bulan Ramadan ni, doa mustajab ni tuan-tuan, minta sungguh-sungguh. Banyakkan baca Quran. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan, banyakkan bersedekah. Makin penghujung ni tuan-tuan, makin banyak sedekah. Sehingga kan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihi mursalati. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah. Sehingga kan tuan-tuan, pemurahnya Nabi ni digambarkan di dalam kitab-kitab terdahulu, tanda-tanda kenabian akhir zaman, sifat dia pemurah, sangat pemurah. Itu yang ketika Nabi SAW turun daripada Gua Hira, pertama kali dapat wahyu daripada Allah SWT melalui Jibril AS, Nabi menggigil-gigil. Sampai ke rumah, Rasulullah SAW minta kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha supaya menyelimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu selesai hilang menggigil tadi, Rasulullah bangkit bangun, dan Rasulullah SAW sendiri menceritakan tentang peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, pada Sayyidina Khadijah. Lalu ketika itu tuan-tuan, apa Sayyidina Khadijah kata? Sayyidina Khadijah pujuk Rasulullah, disebutkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri Rasulullah. Mana mungkin Allah itu memungkiri ataupun menyakiti engkau, wahai suamiku, sedangkan kau seorang lelaki yang baik, kau seorang. Di antara sifat yang disebut oleh Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha tuan-tuan, iaitu Rasulullah ni seorang pemurah dan suka memberi orang makan. Jadi memang sifat murah. Tapi tuan-tuan, sehebat-hebat sifat murah Rasulullah SAW, kemuncak sifat pemurahnya di bulan Ramadan. Ketika Jibril AS bertemu dengan baginda SAW, adapun Jibril AS menemuinya pada setiap malam bulan Ramadan dan saling bertadarus Al-Quran dengan baginda SAW. Sungguh Rasulullah SAW sangat pemurah dalam hal kebaikan, daripada seperti mana angin yang bertiup kencang. Cuba bayangkan tuan-tuan, apa maksud angin bertiup kencang ni? Angin ni bila bertiup tuan-tuan, mana tempat yang tak kena angin? Itu bahasa dia. Maknanya semua orang akan merasai sifat pemurahnya Nabi SAW. Ni lagi-lagi 10 malam terakhir ni tuan-tuan, siapa lagi yang tak merasai duit kita? Macam tu bahasa dia kan. Kawan sebelah meja kita, kawan sebelah ni, jiran sebelah, dah habis-habis tuan-tuan, dia balik bawa makanan tu sampai ke traffic light merah tu, orang lalu sebelah dia tu pun, bang ambil, sampai sahab macam tu. Ini yang dikatakan angin yang bertiup kencang. Bila angin bertiup kencang tuan-tuan, tak ada satu part ruang pun yang melepasi daripada tidak merasai angin tersebut. Itulah keadaan bagaimana pemurahnya Nabi SAW. Itu penting tuan-tuan. Salah satunya ulama ingatkan pada kita dalam bab pemurah ni tuan-tuan, satu benda lah yang agak rasa terkilan lah dalam bulan Ramadan ni. Kita buka puasa kat masjid, dekat tanah-tanah lapang, bagus tak? Bagus tak? Bagus. Tapi tuan-tuan, ada satu masalah yang terlepas pandang masyarakat kita dalam bab ni tuan-tuan, iaitu bila dia buka puasa, dia duduk satu dulang dengan keluarga dia, dia duduk makan dengan keluarga dia je tuan-tuan. Ni 10 hari terakhir ni kena baiki.
Jangan tuan-tuan, kerana nak melepaskan daripada apa yang telah dilakukan oleh Nabi, iaitu memperbanyakkan sedekah. Bila kita nampak ada dulang sebelah, kita bagi makanan kita pada dia. Dia pula bertukar-tukar makanan. Kalau tuan-tuan ingat lagi masa kecil-kecil dulu, saya tak tahulah tuan-tuan macam mana, tapi saya kecil-kecil dulu tuan-tuan, bila Ramadan ni tuan-tuan, mak suka buat kuih petang. Mak buat kuih tuan-tuan, hantar surau masjid tu lain cerita dah. Ni jiran ni habis semua dibagi ni tuan-tuan. Padahal yang duduk kat dalam rumah tu 3 orang je, tapi dia buat macam makan 100 orang. Lepas tu dia bagi tu, sampaikan kat rumah tu, tinggal betul-betul makan kuih untuk 3 orang. Tak apalah. Yang tak apanya tu tuan-tuan, tak apa 3 biji kuih tu tuan-tuan, rupanya Allah bagi balik tuan-tuan. Cuba bayangkan kalau 10 rumah kita bagi, 10 rumah tu pula pulangkan balik makanan. Masya Allah. Tu dulu tuan-tuan, ni kena kembalikan balik tuan-tuan. Itu sebabnya kegagalan kesatuan dan penyatuan dalam masyarakat Melayu kita, Muslim kita ni, inilah dia tuan-tuan. Satunya tuan-tuan, iaitu tak pandai nak berkongsi kebaikan dengan orang lain. Bila nak berkongsi pula, nanti sekejap, saya on handset, saya live Facebook, dah macam tu pula. Saya live TikTok, jangan. Tuan-tuan bertukar-tukar makanan tuan-tuan, balik bawa makanan tu tuan-tuan sampai rumah, pergi hantar ke jiran dulu sebelah. Kena tukar-tukar makanan. Cuba bayangkan, ya Allahu Akbar. Tu sebab kita gagal penyatuan kesatuan kita hari ni. Sampai bila-bila kalau tak baiki benda ni tuan-tuan, tak akan berjaya nak kembalikan semula kesatuan dan persatuan. Yang kedua saya ingatkan tuan-tuan, iaitu solat berjemaah. Ya Allah, sedih tuan-tuan, masuk dalam masjid, imam dah tak semayang, dah habis selesai, katalah selesai semayang. Dia boleh buat semayang sana seorang, sana seorang, sana seorang, sana seorang, sana seorang, sana seorang. Masya Allah tuan-tuan. Buatlah solat berjemaah tuan-tuan. Tak boleh nak buat kata ikut belakang ke apa, janji jemaah kena jalan tuan-tuan. Ini yang kita gagal, sangat gagal. Ramadan kalau kita tak boleh buat bulan lain, lagi-lagi kalau RNR. Saya ni jenis hidup jalan tuan-tuan. Kalau pergi RNR paling menangis, nitik-nitik air mata rasa. Semayang boleh sorang. Ya Allah, kalau tu saja pun dah, solat berjemaah saja tak mampu nak bina tuan-tuan, apatah lagi kesatuan dan persatuan. 2 perkara. Yang pertama berkongsi rezeki, dan yang kedua tuan-tuan solat berjemaah. Jadi tu tuan-tuan, terakhir tadi iaitu memperbanyakkan sedekah. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali dalam mengejar takwa tadi, yang pertama iaitu pembinaan iman, dan yang kedua ibadah dalam keadaan mengharapkan Allah redha, yang kedua Allah Ta'ala ampun, dan yang ketiga tuan-tuan Allah berkat, dan yang ketiga yang terakhir tuan-tuan untuk kita pakai pakaian takwa tadi, iaitu pembinaan adab dan akhlak. Ada rasa toleransi, sabar. Ni Ramadan ni tuan-tuan, sebenarnya Allah Ta'ala, kalau kita bahasa kita tu, Allah Ta'ala tengah hidangkan kita sebanyak-banyak. Ibadah ni tuan-tuan bukan hanya tertumpu pada ibadah, tapi di sebalik kita laksanakan ibadah tu, ada pembinaan adab dan akhlak, rasa kasih sayang di antara kita dengan orang yang berada sekeliling kita. Yang Nabi sebut, orang Muslim ni seperti sebuah tubuh. Salah satu tubuh tadi sakit, maka tubuh yang lain akan merasa. Ini kita kena bina tuan-tuan. Kalau tak berjaya bina benda ni tuan-tuan, adab dan akhlak dan rasa kasih sayang sesama Muslim tuan-tuan, maka ketika tu kita takkan ada perasaan rasa kasih sayang terhadap Allah, apatah lagi terhadap diri kita secara tak langsung. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah tuan-tuan sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama. Akhir kata tuan-tuan balik pada perkara yang pertama, iaitu banyakkan doa. Minta sungguh-sungguh pada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, kalau Allah nak bagi, dia akan bagi. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, biarlah panggil Jibril berceramah pun tuan-tuan tak ada. Sebab semuanya balik pada Allah. Jadi banyakkan doa pada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada petang ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah jadikan kita, pasangan kita, anak keturunan kita, masyarakat kita, pemimpin kita seluruhnya kembali kepada Allah dan betul-betul berpegang dengan segala janji-janji Allah, dan tidak lain mengharapkan langkah kita, langkah yang Allah redha, dan rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita baik di dunia, baik di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.